Okey, selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita nak belajar struktur dan fungsi salur darah utama. Okey, untuk salur darah kita ada 3 jenis salur darah utama, iaitu arteri, kapilari dan vena. 3 arteri, kapilari dan vena. Okey, kalau kamu nampak ini raja ini, dia sedang menunjukkan hubungan antara arteri, kapilari dan vena. Perhatikan arah peredaran darah melalui arteri, kapilari dan vena dalam gambar raja ini. Okey, kalau kamu tengok yang warna merah, anak barang warna merah ini, dia menunjukkan darah yang beroksigen. Jadi dia dari jantung, dia akan membawa darah yang beroksigen, dan di tengah-tengah itu kapilari, jaringan kapilari, dia adalah menyambung kedua-dua arteri dan vena. Yang vena itu darah yang terdia oksigen, yang tak ada oksigen. Okey. Jadi sekarang kita tengok seterusnya apa mereka tak apa bezanya. Okey, yang pertama tadi kita belajar vena. Tadi dalam vena ini dia ada dinding ketebalan salur darah ini adalah nipis. Dia tak begitu tebal. Sebab yang ini adalah untuk menghantar darah yang terdia oksigen. Okey, jadi kalau kamu tengok dinding dia nipis, kurang berotot dan juga kurang kenyal. Dia ada saiz lumen yang besar dan ada injap. Masih ingat tak? Fungsi injap adalah untuk mencegah darah mengalir balik. Okey. Jadi yang ini, vena ini fungsinya adalah untuk mengangkut darah terdia oksigen balik semula ke jantung dari seluruh badan kecuali peparu. Okey, vena pulmonari mengangkut darah yang beroksigen dari peparu ke jantung. Hanya yang itu saja mengangkut darah beroksigen. Yang lain semua mengangkut darah terdia oksigen. Okey, jadi di sini tekanan darah adalah rendah dan pengaliran darah itu sangat perlahan. Jadi dia ada denyutan nadi. Kita tak dapat rasa. Okey, jadi kita tengok yang kedua, kapilari. Kapilari ini tadi kita nampak kan dia sambung dua-dua ke vena dan arteri. Jadi dia ada membawa kedua-dua jenis darah, terdia oksigen dan yang beroksigen. Jadi dinding ini dia tidak berotot, hanya satu lapisan sel saja. Jadi dia paling nipis dan tiada injap dan tiada nadi. Okey. Jadi saiz lumen dia sangat kecil, yang paling kecil. Okey. Fungsinya adalah untuk membenarkan pertukaran gas, nutrien dan bahan kumuh antara darah dengan sel badan melalui resapan. Masih ingat tak? Gas, nutrien dan juga bahan kumuh macam oksigen, karbon dioksida, dia semua boleh masuk ke dalam sel badan melalui resapan. Okey. Jadi yang ini kapilari darah juga menghubungkan arteri dengan vena. Okey, kita tengok yang ketiga, jenis ketiga, arteri. Yang arteri ini dia membawa oksigen, darah yang beroksigen, kecuali arteri pulmonari. Okey, jadi saiz lumen dia adalah kecil dan dia berotot sangat tebal dan kenyal. Sebab di sini tekanan darah dia sangat
tinggi. Dia perlu mengangkut darah yang beroksigen dari jantung ke seluruh badan, kecuali pergi ke paru-paru. Paru-paru kita menarik nafas tu oksigen akan masuk. Jadi darah yang beroksigen tak payah pergi ke sana. Okey. Dan atria pulmonari ini dia akan mengangkut darah yang tersedia oksigen dari jantung ke paru-paru. Okey, jadi sebab dia mengangkut itu darah yang beroksigen, tekanan darah di sini adalah sangat tinggi. Dan dia ada injap tapi ada nadi. Okey, maksudnya kamu boleh kira denyutan jantung ada nadi Okey. Jadi kadar pengaliran darah ini adalah sangat cepat. Okey. Seterusnya kita tengok sistem Okey. Dalam badan manusia dan juga mamalia yang lain, kita mempunyai sistem peredaran darah yang kita panggil ganda 2. Ganda 2. Ganda 2 ini dia terdiri daripada 2 jenis sistem. Yang pertama, sistem peredaran pulmonari. Yang kedua, sistem peredaran sistemik. Yang sistem peredaran pulmonari, dia mengangkut darah dari jantung ke paru-paru dan dia akan kembali semula pergi ke jantung. Kalau yang sistemik, dia mengangkut darah dari jantung ke semua bahagian kecuali paru-paru dan nanti dia akan masuk balik ke dalam badan. Okey, ke dalam jantung. Okey, jadi kita nampak kalau yang warna merah adalah darah yang beroksigen, darah yang tersedia oksigen warna biru. Untuk sistem peredaran pulmonari, dari atria pulmonari dia akan hantar ke paru-paru. Lepas tu paru-paru hantar ke vena pulmonari. Lepas tu vena pulmonari hantar balik ke jantung. Dan jantung keluarkan darah lagi pergi ke atria pulmonari. Jadi dia macam satu pusingan. Okey, bentuk sistem peredaran sistemik juga sama. Dia dari atria, dia akan hantar darah ke seluruh badan. Lepas tu seluruh badan itu pergi ke vena. Vena itu masuk semula ke jantung. Dari jantung dia pergi ke seluruh badan melalui atria lagi. Okey, itu sahaja untuk hari ini.